Kita akan teruskan dengan lukisan ortografik. Pada video yang sebelum ini, kita sudah belajar cara untuk melukis unjuran ortografik bagi pepejal rata dan juga pepejal dengan permukaan condong. Maka hari ini kita akan teruskan dengan lukisan ortografik bagi pepejal dengan permukaan membulat dan juga permukaan oblik. Ini adalah lukisan ortografik untuk pepejal dengan permukaan membulat. Jadi diberikan satu model dengan permukaan membulat seperti yang ini, di mana di sini adalah permukaan bulat kita dan juga di sini juga adalah permukaan bulat kita. Baik, kita mulakan lukisan unjuran ortografik. Untuk kes kali ini kita bermula daripada pandangan hadapan. Okay, ini adalah lukisan pandangan hadapan di mana tingginya adalah H dan diameter untuk bulatan yang belah dalam ini adalah X. Diameter untuk bulatan di sebelah luar dia adalah Y dan lebar objek ini adalah W. Okay, panjang objek ini adalah W. Kemudian daripada pandangan hadapan buatkan unjuran untuk melukis pandangan daripada pandangan pelan, pandangan daripada atas menggunakan kelebaran D dan juga P. D adalah lebar untuk permukaan yang bulat ini, manakala P pula ada permukaan rata. Dan ini adalah pandangan panjang X, panjang Y. Okay. Dan kita ada garisan center line di sini, sama juga seperti di sini. Kita ada center line. Di sini juga nanti ada center line. Dan garisan putus-putus. Garisan putus-putus ini adalah garisan yang kita permukaannya tidak nampak tetapi dia ada. Jika dilihat daripada sini, daripada pandangan atas, kita ada satu permukaan di belah dalam ini yang tidak kelihatan daripada pandangan atas. Maka ini dipanggil hidden line dan untuk kes permukaan membulat ini, pandangan daripada atas hanya kelihatan seperti pandangan empat segi sahaja. Dan hidden line ini adalah permukaan yang tidak kelihatan daripada pandangan atas. Dan kita juga ada hidden line di sini yang mewakili permukaan yang di sini. Okey, bahagian di sini ada satu hidden line. Kemudian kita unjurkan daripada pandangan pelan ke pandangan sisi dari arah sini. Okey, dan ini adalah dari arah sisi. Yang ini adalah bentuk permukaan bulatnya. Daripada sisi juga kita nampak dia adalah permukaannya rata. Dan ini adalah kita punya center line. Dan ini juga adalah hidden line daripada permukaan melengkung di sebelah atas. Okey. Ini adalah pandangan daripada atas. Okey. Kita hanya nampak dia adalah permukaan empat segi sahaja. Begitu juga dengan di sini. Okey, di sini juga hanya adalah empat segi sahaja walaupun sebenarnya permukaan ini adalah permukaan membulat. Begitu juga dengan daripada pandangan sisi. Kita cuma nampak dia adalah serupa begini. Cuma sepatutnya di dalam ini ada hidden line untuk mewakili permukaan yang melengkung di sebelah dalam. Hidden line dia adalah di sebelah atas dan juga di sebelah bawah. Di atas sini dan juga di sini. Begitulah cara untuk melukis unjuran ortografi bagi objek ini yang mempunyai permukaan membulat. Yang seterusnya adalah melukis unjuran sudut ketiga juga bagi pepejal dengan permukaan membulat. Ini adalah satu contoh yang lebih mudah. Kita ada permukaan bulat di sini dan juga kita ada permukaan membulat pada badan silinder ini. Pandangan daripada atas, walaupun ia adalah permukaan membulat, kita akan nampak dia rata sahaja dan dibagi pada dua. Ini adalah pandangan daripada atas, bahagikan kepada 4 bahagian dan juga sudut 45 darjah untuk unjuran. Unjurkan ke permukaan hadapan, kita pandang daripada sini.
Dan kita hanya akan nampak permukaan lengkung ini tidak kelihatan, hanya garis tegak sahaja. Okay. Dan permukaan melengkung di sini juga tidak kelihatan, hanya garis tegak sahaja. Dan untuk permukaan membulat di atas ini, kita perlu buatkan dia punya pembahagi sudut seperti kita membina elips. Satu bahagian ni kita bahagikan kepada 3, begitu juga dengan separuh bulatan ini, separuh semi bulatan, okay, bahagikan kepada 3, dan kita setiap titik pertemuan ini, ingat kalau untuk kita membina elips, kita ada garisan horizontal dan juga garisan vertikal, dan ini adalah garisan vertikalnya. Okay, untuk mendapatkan titik-titik elips tersebut. Bila kita unjurkan, okay, ke pada bahagian pandangan sisi, apa yang kita akan kelihatan adalah bentuk seperti elips, atau bentuk seperti elips lah. Okay, bentuk seperti elips, dan juga yang lain ini adalah berbentuk dengan permukaan rata. Baik, itu adalah cara membina unjuran ortografik bagi pepejal dengan permukaan membulat. Permukaan membulat. Kita teruskan unjuran sudut ketiga dengan pepejal dengan permukaan oblik. Apakah itu permukaan oblik? Baik, ini adalah satu contoh sebuah bongkah yang mempunyai permukaan oblik. Permukaan berwarna biru ini adalah permukaan rata yang dilihat daripada pandangan hadapan. Yang berwarna hijau pula adalah permukaan rata yang boleh dilihat daripada pandangan sisi, manakala yang berwarna merah pula adalah permukaan rata yang boleh dilihat dari pandangan pelan ataupun pandangan atas. Bagaimana pula dengan pandangan yang berwarna putih, permukaan berwarna putih ini? Bagaimana kita melihat dia daripada pandangan atas, pandangan sisi dan juga pandangan hadapan? Ianya adalah berbeza kerana ianya merupakan permukaan oblik. Permukaan oblik adalah dia tidak sama seperti satah condong. Satah condong, dia condong pada bucunya adalah pada satah utama. Okay, mungkin dia condong ke sini, ataupun dia condong ke bawah sini, ataupun dia mungkin condong daripada sini ke sana. Tetapi permukaan oblik ini dia condong bukan pada satah utama. Untuk lihat permukaan oblik ini dengan lebih jelas, okay, saya akan pusingkan bongkah ini dan kita akan perhatikan betul-betul. Dia bukanlah satu permukaan condong pada satah utama. Okay, di sini boleh nampak dengan lebih jelas. Dia condong bukan pada satah XY ataupun XZ ataupun YZ. Dia bukan berada pada condong pada satah yang utama lah. Tak seperti permukaan condong yang lain. Okay. Dari pandangan atas, beginilah rupa permukaan oblik. Sama sahaja nampak seperti rata. Jadi untuk melihat keadaan sebenar ataupun kedudukan sebenar objek dengan permukaan oblik ini, kita perlu buat lukisan ataupun unjuran bantuan. Yang itu kita akan belajar untuk next topic. Ini adalah daripada pandangan atas dan ini adalah daripada pandangan hadapan. Hanya nampak seperti permukaan rata, tetapi sebenarnya ia adalah permukaan oblik. Okey, itu yang dimaksudkan dengan permukaan oblik. Jadi bagaimana cara untuk kita permukaan oblik ini? Baik, yang ini kita mulakan daripada pandangan atas. Okey, kalau kita lihat daripada pandangan atas, ini adalah permukaan yang ini. Okey, dan X adalah permukaan X. Dan juga permukaan condong oblik ini, kita akan nampak ianya tegak seperti ini. Kerana kita nampak dia adalah daripada garisan rata di sini. Okay, garisan rata yang ini. Maka katalah ini adalah permukaan Y. So ini adalah Y. Dan kita unjurkan ke pandangan hadapan.
Okay. Apa yang kita akan lihat adalah, okay, kenapa dia jadi begini? Permukaan rata ini bukanlah dari, ini kita nampak dia ada terlebih sikit daripada garisan C ini, memang ada lebih sikit daripada garisan D. So kita ada lebihan di sini. Okay. Dan ini adalah panjang W. Dan ini adalah panjang B. Dari pandangan sisi, kita nampak kat sini ada sedikit condong. Maka ini lebihan ini sikit ni adalah panjang A. Okay, dan kita ada sisi condong di sini. Sisi condong di sini. Dan ini mewakili sisi condong dan ini mewakili sisi yang paling tepi sekali. Manakala sisi yang condong yang ini juga tidak selari dengan yang ini kerana dia adalah permukaan oblik yang berbeza. Okay. Jadi, kalau kita tengokkan permukaan, okay, kalau dilihat permukaan oblik, kita akan nampak, kalau kita lihat daripada permukaan oblik, okay, ini adalah permukaan oblik yang dicondongkan. Kita tengok permukaan condongnya, di mana permukaan condongnya, nampak di situ. Okay, ini adalah permukaan condong oblik tersebut. Okay, dan ini adalah pandangan daripada atas. Dan kita akan nampak sudut ni walaupun permukaan ini adalah permukaan oblik, tapi kita nampak dia seperti permukaan rata. Ini adalah daripada permukaan rata. Okay, dan kita nampak ni, di side ni kita terlebih sikit sebab dia punya oblik dia ni memang tidak, bukan pada sata utama. Dia sangat sedikit. Okay. Jadi itulah cara bagaimana untuk kita melihat dengan lebih jelas permukaan oblik ini. Dan kita unjurkan daripada pandangan atas ini kepada pandangan pada arah sisi. Okay. Daripada arah sisi kita nampak permukaan F ini dan juga permukaan oblik E. Cuma bila kita pandang daripada arah sisi memang kita nampak dia adalah sudut tegak. Lukisan unjuran ortografik ini tidak dapat memperlihatkan dengan jelas bagaimanakah kedudukan dan rupa permukaan oblik. Jadi kita akan buat lukisan bantuan, unjuran bantuan untuk permukaan oblik ini pada topik yang seterusnya. Ini adalah latihan ortografik unjuran sudut ketiga. Okay, pelajari kena buat dan hantarkan sebagai assignment tugasan 5. Ini adalah contoh bongkah lain dengan permukaan pepejar permukaan rata, pepejar permukaan condong dan juga pepejar permukaan oblik. Saja bolehlah menggunakan objek-objek ini untuk dijadikan latihan unjuran ortografik.